berjihadlah atas nama dakwah, cabaran itu lumrah. Bangunlah, bersatu perjuangkan agama dengan semangat dan kebenaran, ilmu, iman dan amal. Suburkanlah, baik di sentiasa bersedia, silaturahim erat dijaga, berkorban jiwa dan raga, membentuk ummah yang bertakwa, praktis untuk Islam tercinta. Ayolah, sucikan niat kerana Allah, berjihadlah atas nama dakwah, cabaran itu lumrah. Bangunlah, bersatu perjuangkan agama dengan semangat dan kebenaran, ilmu, iman dan amal. Suburkanlah, baik di sentiasa bersedia, silaturahim erat dijaga, berkorban jiwa dan raga, membentuk ummah yang bertakwa, praktis untuk Islam tercinta. Membentuk ummah yang bertakwa, praktis untuk Islam tercinta.
تموتن إلا وأنتم مسلمون. Okey ni. Okey masa cakap. Dia gini je. Gini je. Nanti Sampai pada betul. Gini je. Nanti kita dah zoom satu-satu. Satu-satu. Ustaz tu pusingkan. Ada dua pusing. Ustaz pusing ni. Ustaz pusing Ustaz dekat. Ayolah, sucikan niat kerana cabaran itu lumrah. Bangunlah, bersatu perjuangkan agama dengan semangat dan kebenaran, ilmu, iman dan amal. Suburkanlah, praktis sentiasa bersedia, silaturahim erat dijaga, berkorban jiwa dan raga, membentuk ummah yang bertakwa, praktis untuk Islam tercinta. Ayolah, sucikan niat kerana Allah, berjihadlah atas nama dakwah, cabaran itu lumrah. Ayolah, bersatu perjuangkan agama dengan semangat dan kebenaran, ilmu, iman dan amal. Suburkanlah, praktis sentiasa bersedia, silaturahim erat dijaga, berkorban jiwa dan raga, membentuk ummah yang bertakwa, praktis untuk Islam tercinta. Membentuk ummah yang bertakwa, praktis untuk Islam tercinta.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu dalam satu forum bicara profesional yang bertajuk Puasa Benteng Diri. Bersama saya insya-Allah Nur Salihah binti Muhammad Shah, kita akan mengupas ilmu tentang puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, forum ini adalah anjuran unit perancangan dan pembangunan pendidikan Islam, sektor pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Ya, dan penonton sekalian, pejam celik insya-Allah hari ini kita dah masuk 8 April. Ya, saat yang kita nantikan 13 April 1 Ramadan. Alhamdulillah, moga-moga Allah panjangkan umur kita. Dan moga-moga forum pada pagi ini akan menambahkan ilmu kita untuk membuat persediaan kita menyambut Ramadan ini dengan ilmu insya-Allah. Sebelum kita mengupas lebih jauh tajuk ini, marilah sama-sama kita berkenalan ya dengan panel yang kita jemput khas insya-Allah. Di sebelah saya ini panel pertama kita, Tuan Haji Syaharuddin bin Abdul Mubin ya. Tuan Haji, Ustaz Din lah kita panggil, nama glamour, senang cerita gitu ya. Ustaz Din berasal dari Temerloh Pahang, mempunyai 4 orang anak dengan seorang isteri. Alhamdulillah, masya-Allah rezeki ya. Seterusnya Ustaz Din juga adalah berkelulusan ijazah sarjana muda sains serta pendidikan Islam, pengajian Islam. Nampak handsome, nampak ganteng begitu. Beliau merupakan bekas kor agama. Ya, kor agama Angkatan Tentera Kagat dari tahun 1991 sehingga 2006. Setelah itu beliau menjadi guru pendidikan Islam di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengalaman kerjaya beliau sebelum ini, beliau berada di Sekolah Sukan Malaysia Bandar Penawar, dan sekarang alhamdulillah beliau GPI ataupun guru pendidikan Islam di SMK Teluk Cempedak, Kuantan. Beliau juga guru pembimbing ibadah haji negeri Pahang dan pengkuliah tetap di masjid dan surau-surau daerah Kuantan. Tanya Ustaz Din, insya-Allah kenal. Dan yang terkini saya kongsikan, nak kempen sikit, subscribe YouTube Ustaz Din kita ni, Ustaz Din. Jadi kalau tak sempat ke masjid, ke surau-surau untuk dengar, kita boleh dengar di YouTube nanti. Okay? Dan seterusnya kita memperkenalkan panel kita yang kedua. Pun bukan kaling-kaling, bukan besya-besya orang kata bukan biasa-biasa. Yang teristimewa pada pagi ini alhamdulillah kita menjemput Ustazah Anisah binti Maksum. Seorang edufluencer, nak sebut tergeliat lidah influencer dalam bidang education ataupun pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, Ustazah Anisah dari SMK Lepa Pekan ya. Dan kalau nak tengok YouTube boleh tengok di Anisah MS. Insya-Allah. Jadi subscribe juga begitu. Ustazah Solihah je belum ada lagi. Okey, kena ada ni YouTube. Okey, seterusnya beliau dari berlatar belakangkan sarjana muda sains serta pendidikan Islam. Rasa mungkin satu universiti ikut dengan ustaz ni. UTM Skudai. Begitulah di sini bertemu ya. Alhamdulillah. Beliau pernah tersenarai sebagai 30 peserta terbaik kempen Guru Inovasi Peringkat Negeri 2006, 2010, 2013, 2017. Masya-Allah. Bercemerlang alhamdulillah. Dan istimewa juga pada pagi ini kita menjemput khas panel junior, panel cilik kita, iaitu Saudari Nur Fatihah binti Azrun ya. Beliau saudari kita ini berasal dari Kuantan Pahang, merupakan anak pertama daripada 2 adik-beradik, dan beliau pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Al-Wakar, aliran Sains Tulen ya. Dan antara aktiviti beliau yang beliau terlibat, beliau adalah pengawas asrama
SMK Al-Akar, pengurusi Kelab Doktor Muda dan pernah mewakili sekolah dalam Mimbar Dai 2020. Jadi, kita raikan panel junior kita untuk awalnya ini, insya-Allah, ya Saudari Fatihah. Kita nak tanya, bagaimana saudari dapat memanfaatkan ketibaan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Dipersilakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai seorang pelajar, cara saya memanfaatkan Ramadan saya dengan sebaiknya ialah saya akan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Saya dapat memahami isi kandungan Al-Quran dan memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Saya juga akan bertadarus Al-Quran bersama rakan-rakan saya di asrama. Dengan itu, rakan saya boleh membantu membetulkan kesalahan tajwid dan bacaan saya. Saya juga akan berbuka puasa bersama rakan-rakan saya di asrama. Dengan berbuka puasa beramai-ramai di asrama, saya dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama mereka. Saya dapat merasakan bagaimana perasaan dan keadaan orang susah jika tiada sumber makanan. Saya amat mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Saya juga mengajak rakan-rakan saya untuk melakukan ibadat-ibadat sunat, iaitu solat sunat tarawih, solat sunat tahajud dan solat sunat taubat untuk mendapatkan keampunan dan keredaan oleh Allah SWT. Kerana dengan rahmat Allah lah kita akan dapat masuk ke dalam syurga Allah SWT, insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Okey, perkongsian yang sangat menarik. Iltizam dan azam, ya, yang kita boleh ambil pengajarannya supaya kita boleh buat set minda kita, ya, untuk kita isi dengan sebaik-baik mungkin, ya. Anak-anak pelajar yang mungkin ada yang menonton pada pagi ini, ya, rakan-rakan guru, ibu-ibu bapa, boleh setkan minda kita masing-masing. Apa pencapaian terbaik yang kita ingin sasarkan? Apa KPI yang kita ingin dapat setelah kita melalui Ramadan nanti, insya-Allah. Jadi kita berehat seketika. Alhamdulillah, kita bertemu kembali. Okey, untuk pusingan pertama ni, soalan kita ajukan kepada Ustaz Din.
Ya, kita nak menyambut Ramadan ini biar dengan ilmu, insya-Allah. Jadi pada awal ini Ustaz Din, kita nak bertanya pada Ustaz, apakah kepentingan bulan Ramadan? Ya, apakah definisi puasa, hukum dan dalil? Ya, supaya nanti bila kita sedar, ya Allah, pentingnya Ramadan ini perlu kita sambut dengan sebaik-baiknya, biarlah dengan antaranya kita kenal apa itu puasa. Kita tahu di manakah letak dalilnya kewajipan puasa, hukum berpuasa. Jadi kita persilakan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menghuraikan jawapan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Kasih yang saya hormati Puan Moderator pada pagi ini, sahabat saya Ustazah Nur Salihah binti Muhammad Syah. Yang saya hormati sahabat saya juga ahli panel sebelah saya, Ustazah Anisah binti Maksud daripada SMK Lepar Pekan, dan tak lupa pada adik kita panel junior kita tadi, adik Nur Fatihah binti Azrun daripada SMK Al-Akar. Ya, tahniah. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita berada dalam satu majlis ilmu yang saya kira sangat sesuai lah masanya, kerana dalam tempoh 3 atau 4 hari lagi, insyaAllah kalau tidak ada apa aralnya, kalau dipanjangkan umur, kita akan berjumpa sekali lagi dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, ya, bulan Ramadan yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustazah Nur Salihah tadi bertanya berkenaan dengan keistimewaan bulan Ramadan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan serta pelajar-pelajar yang menonton rancangan kita pada pagi ini, sebenarnya Ramadan ini satu bulan yang sangat istimewa lah, ya. Dan dia merupakan bulan yang penuh dengan pelbagai ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita semua. Baik, yang pertamanya sebenarnya banyak, tapi pagi ini Ustaz nak huraikan lebih keempat saja keistimewaan yang sangat besar yang berada dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Yang pertamanya, bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan terpelajar sekalian, ialah bulan di mana Al-Quran diturunkan, ya. Allah Subhanahu Taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebab itu kita akan menyambut setiap kali tibanya 17 Ramadan, kita adanya satu program namanya Nuzul Al-Quran, ya, turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. yakni pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan padanya Al-Quran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan pelajar dirahmati Allah, jadi Al-Quran yang kita baca setiap hari ini sebenarnya turunnya pada bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Sebab itu bila tibanya Ramadan, marilah sama-sama kita menghayati, memperbanyakkan amalan membaca tadabbur Al-Quran, lebih-lebih lagi kita mengamalkan ayat Al-Quran ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya yang kedua, pada bulan Ramadan ini puasa diperintahkan kita berpuasa. Ini merupakan bulan di mana umat Islam diwajibkan berpuasa, tidak pada bulan-bulan yang lain. Dalam 12 bulan ini ada satu bulan di mana bulan ini kita akan berpuasa, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 juga, faman syahida minkum syahra falyasum, yang bermaksud barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Maknanya pada bulan Ramadan ini bulan di mana kita semua diwajibkan berpuasa bagi setiap mukallaf. Dan yang ketiganya, di antara kelebihan ataupun keistimewaan bulan Ramadan ini, iaitu terdapatnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu namanya malam Lailatul Qadar. Baik, inilah di antara malam ataupun saat ditunggu oleh kita selaku orang yang beriman kepada Allah SWT. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qad,
ayat 3 yang berbunyi Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, 1000 bulan ni rasa-rasa ustazah berapa tahun? 83 tahun. 83 tahun umur kita pun tak tentu lagi. Sampai umur 83 tahun ini. Tetapi bulan ini, siapa yang dapat Lailatul Qadar ini, insya-Allah dia dapat amalan seperti mana 83 tahun, 1000 bulan. Baik, kita burulah Lailatul Qadar insya-Allah. Usahakan dapat Lailatul Qadar, terutama pada 10 terakhir Ramadan. Baik, kemudian seterusnya di antara keistimewaan bulan Ramadan ini apa dia? Bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi pengampunan kepada kita semua. Seperti mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan rasa keimanan, betul-betul beriman kepada Allah dan juga atas rasa pengharapan kepada Allah, insya-Allah Allah Taala sebagaimana dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan segala dosa-dosa yang telah lalu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Baik, tadi ustazah pun ada bertanya, sebenarnya Ramadan ni apa dia? Ramadan ni apa maksud puasa yang dikatakan sebut saja Ramadan maka kita kena berpuasa? Sebenarnya sejarah puasa ni umat-umat terdahulu pun ataupun bangsa-bangsa dulu pun ramai yang berpuasa. Ustaz bagi contoh, contohnya ada satu bangsa iaitu bangsa Tibet. Tibet ni dia duduk di pegunungan antara China dengan India kan. Baik, mereka ni pun berpuasa sebenarnya. Bangsa Tibet ni dia berpuasa selama 3 hari. Tapi puasa mereka ni dia tak makan minum selama 3 hari. Ni puasa bangsa Tibet. Ada satu bangsa di India namanya bangsa Manu. Jadi bangsa ni pun mereka berpuasa juga lebih kurang 10 ke 15 hari setiap tahun. Tapi mereka hanya minum pada satu hari ni, bukanya hanya minum air saja. Kemudian ada kalau agama Nasrani ataupun Kristian, mereka pun berpuasa tak silap satu tahun 40 hari. Dan begitu juga ahli, kalau kita baca sejarah, ahli-ahli filosof, ahli falsafah contohnya Aristotle, Plato, mereka pun mengamalkan puasa ini. Ada yang berpuasa 10 hari dengan tujuan katanya nak menyucikan jiwa katanya. Tapi berbeza dengan kita ni pelajar-pelajar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita puasa dalam Islam ni dia tak sama. Sebab tu dalam Islam ni bila sebut puasa, daripada bahasanya apa, menahan diri kan. Puasa itu menahan diri. Kemudian dari segi istilahnya puasa itu apa dia? Menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada bila? Bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari, iaitu dengan mengikut syarat tertentu dan dengan niat yang itulah yang kita niatkan puasa tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian apa hukum puasa? Maka hukum puasa wajib. Wajib kepada siapa? Pertama kepada orang Islam, yang kedua kepada orang mukallaf, yang ketiganya kepada orang yang suci, bagi perempuan suci daripada haid dan nifas. Kemudian mereka ni menetap, kemudian mampu untuk berpuasa. Jadi kalau siapa yang rasa cukup syarat ni, maka wajiblah ke atas dia berpuasa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila tiba saja Ramadan ini, maka kita akan mendengar satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang kewajipan puasa ini kepada semua umat manusia ini, kepada kita yang beriman kepada Allah ini. Allah Taala sebut apa dalam surah Al-Baqarah ayat 184? Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Inilah ayat yang merupakan perintah daripada Allah. Apa kata Allah? Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Apa kesannya?
Kenapa Allah Ta'ala suruh kita berpuasa? La'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, puasa benteng diri, maka inilah dia satu amalan yang sangat besar dalam agama kita. Satu perintah Allah Ta'ala yang sampaikan Allah Ta'ala, jadikan puasa ni merupakan rukun kepada Islam kita. Ya, maka dalam rukun Islam yang 5 ni, salah satunya adalah ibadah puasa. Kan diwajibkan kepada kita untuk menunaikan puasa, samalah seperti mana kewajipan solat, kewajipan zakat, kewajipan haji. Ya, itulah nak tunjukkan betapa besarnya ibadah ini. Maka saya mengajak semua yang menonton pada pagi ini, marilah kita berusaha bersungguh-sungguh supaya puasa yang kita akan lalui ini puasa yang akan diterima oleh Allah, dan kita akan masuk dalam golongan yang disebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sekian Ustazah, setakat itu dulu. InsyaAllah kita berjumpa selepas ini insyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, betapa indahnya anugerah yang Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, antaranya yang saya dengar, ya, kita dengar sama-sama tadi Lailatul Qadr, ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Ustaz dah menyentuh tadi tentang orang yang wajib berpuasa. Kita alih kepada panel kita yang kedua, insya-Allah, Ustazah Anisa, ya. Apakah dia syarat sah puasa? Dan apakah dia syarat wajib berpuasa, Ustazah? Ya, kita nak menyambut Ramadan ni biar kita tahu. Ini adalah golongan yang wajib berpuasa. Ini golongan yang boleh untuk tinggalkan puasa. Dan seterusnya lah, insya-Allah. Dipersilakan Ustazah untuk mengupas. Okey, terima kasih kepada saudari moderator Ustazah Nur Saleha binti Muhammad Shah dari SMK Alur Akar, dan yang saya hormati sahabat saya iaitu Ustaz Haji Syaharuddin bin Abdul Mubin dari SMK Teluk Cempedak. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, baiklah, berbalik kepada persoalan yang telah ditimbulkan oleh saudari moderator sebentar tadi berkaitan dengan syarat wajib dan syarat sah. Jadi sebelum itu kita tengok dulu paparan yang berada di sebelah kiri Ustazah ini. Okey, iaitu berkaitan dengan persepsi, ya, persepsi masyarakat kita, masyarakat awam, pelajar-pelajar, ya. Di sini Ustazah nak kaitkan dengan pengalaman Ustazah, ya. InsyaAllah, alhamdulillah Ustazah pengalaman mengajar pada tahun ini masuk tahun ke-19 lah. Jadi bila masuknya bulan Ramadan, persekitaran Ustazah ni adalah di kawasan sekolah, ya. Jadi macam-macam lah gelagat kita tengok pelajar-pelajar yang ada yang puasa tu dengan bersungguh-sungguh, ada juga yang memandang rendah dan memandang mudah terhadap puasa ini. Kalau kita tengok kartun tadi yang Ustazah paparkan tadi, kalau tengok ada yang bila tiba je musim bulan Ramadan ni dia rasa lemas semangat, ya, mengantuk, lapar dan sebagainya. Ada juga hak bersemangat. Semangat tu macam-macam jenis pula. Ada yang semangat nak kejar pahala, ada semangat tak sabar nak raya, anak-anak sekalian. Okey, jadi seterusnya, okey, kita tengok pula di sini. Ini ni Ustazah dah bawakan supaya kita segar sikitlah mata kita pagi-pagi hari ni. Mungkin ramai yang peminat-peminat SpongeBob, peminat Nobita lah, Doraemon. Okey, kita tengok kalau lah dia orang Islam lah. Kalau kita tengok SpongeBob tu dia gembira sangat dengan kehadiran bulan Ramadan. Dia siap nyanyi lagi. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. SpongeBob siap ajak lagi Nobita, jom. Kita puasa, jangan ponting puasa. Tapi apa kata Nobita? Nobita kata, saya tak balik lagi. Tak payah puasa. Jadi betul tak? Betul tak statement itu? Okey. Yang Ustazah gambarkan kat sini ni bukan saja-saja, ya, tetapi itu berdasarkan pengalaman di mana Ustazah mengajar di sekolah menengah ni. Ya, pelajar tingkatan 1, pelajar tingkatan 2, ada lagi yang orang bagi tahu Ustazah,
apa tu, pelajar ini dia tak puasa, apa alasan dia? Alasan dia sebab dia belum balik. Jadi antara lain jawapan-jawapan popular pelajar mengapa tak puasa selain daripada belum balik, tak larat lah ustazah, tak tahan lapar lah ustazah, terpengaruh dengan rakan-rakan. Sebab sekolah ustazah ada juga yang bukan Islam, tengok orang bukan Islam makan, mereka pun jadi teringin nak makan juga tu, yang berbuka tu, yang kena tangkap tu. Masih ada juga yang beralasan masih muda, belum bersedia, ada yang kata demam. Kalau yang perempuan tu asyik period saja, haid, ya, macam-macam lah, sakit kepala ada, sakit perut ada. Okey, jadi persoalannya di sini sebagaimana yang disoal oleh puan moderator sebentar tadi, adakah alasan-alasan itu boleh membolehkan seseorang itu meninggalkan puasa? Jadi kita nak tengoklah syarat wajib puasa, ya. Tadi pun Ustaz Din pun ada dah sentuh sedikit berkaitan syarat wajib puasa. Jadi kalau kita program hari ini ni dia serampang dua mata lah, selain daripada kita cerita tentang Ramadan, sukatan pelajaran bagi Ramadan ini juga ada dalam pelajaran tingkatan 2. Jadi setiap kali kita tanya apa dia syarat wajib puasa, apa dia syarat sah puasa, biasanya pelajar akan bertukar. Jadi puasa wajib ni adalah puasa Ramadan. Jadi bila sebut wajib ni anak-anak, kita kena ingat bahawa wajib ni kalau kita tak buat berdosa. Dalam bab puasa ni berdosa besar. Tapi ada orang tak takut, dia tak menghayati berdosa besar tu macam mana, kan? Jadi kena ingatlah, kita sama-sama lah mengingati bila berdosa besar ni. Kalau kita fikir ni memang masuk neraka lah bila buat tidak melaksanakan sesuatu yang Allah perintahkan. Okey, jadi untuk mudah ingat lah, ya, untuk mudah ingat syarat wajib puasa. Okey, syarat wajib puasa tu ustazah ringkaskan dengan perkataan isbat. Ya, isbat. Apa dia isbat tu? Jadi is tu adalah Islam. Yang pertama sekali, syarat pertama wajibnya berpuasa adalah Islam. Cek, aku orang Islam, jadi aku wajib berpuasa. Puasa ni tak wajib kepada orang bukan Islam, ataupun dia puasa tiba-tiba murtad, na'udzubillah, maka dia tak wajib dah puasa, ya. Okey, yang kedua syarat wajib puasa adalah baligh. Baligh ni iaitu cukup umur lah. Kalau perempuan ni kedatangan haid, ya, dan lelaki dia ada tanda-tanda dia lah, okey, baligh. Jadi orang yang belum baligh ataupun kanak-kanak memanglah tak wajib puasa. Tapi kalau dia puasa, umur 7 tahun puasa, dia juga dapat pahala, ya. Iaitu sah puasanya. Ketiga iaitu A. A itu adalah untuk akal, berakal. Jadi puasa ni dia tak wajib kepada orang gila, orang yang sindrom Down ke 3 suku ke, memang tak wajib. Jadi kalau anda rasa anda berakal, maka kenalah berpuasa. Gitu kan. Okey, kemudian yang seterusnya, yang keempat T itu tidak uzur syar'i. Uzur syar'i ni kita dapat bagi pada dua lah. Yang pertama, uzur syar'i ni yang mengharuskan berbuka puasa, bukan wajib buka puasa ni, diharuskan berbuka puasa. Maka antara contohnya orang yang musafir, ya, orang musafir, orang sakit yang memudaratkan diri dia. Kalau dia puasa, mungkin penyakit dia makin melarat lah, ataupun orang tua ataupun pesakit yang tak ada harapan sembuh, maka golongan ini harus berbuka puasa. Kemudian uzur syar'i yang kedua adalah yang menghalang puasa. Maksudnya kalau puasa pun puasa tu tak sah, ya. Itu antaranya adalah golongan haid. Perempuan, biasa perempuan je lah haid ni. Jarang kita dengar lelaki haid ni. Okey. Jadi haid dan nifas. Yang kedua, orang yang dihalang berpuasa adalah gila dan hitam. Itu syarat wajib puasa. Jadi kita dah tengok, oh, aku Islam, aku baligh, aku berakal, dan aku tidak uzur syar'i, maka aku wajib berpuasa. Kalau tak puasa, berdosa. Bila berdosa masuk neraka dah. Okey, sekarang kita dah puasa lah. Okey, kita dah puasa. Sekarang persoalannya sah ke tidak puasa kita tu. Jadi dia ada pula syarat-syarat sah puasa. Ustazah ringkaskan dalam akronim ISMUN. Ismun, ya. Is tu adalah Islam. Jadi selagi mana dia Islam, maka insya-Allah puasa dia tu sah lah, ya. Yang kedua, mu. Mu tu apa? Mu tu adalah mumayyiz.
Mumayyiz. Mumayyiz ni dia tak sama macam baligh, hampir sama tapi tak sama ya. Jadi kalau baligh tu baligh adalah orang yang cukup umur kan tadi kan. Tapi kalau mumayyiz mungkin kanak-kanak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dia tak baligh lagi, tapi dia dah bijak untuk berfikir mana yang baik, mana yang tak baik. Dia tak pergi main dah benda-benda yang kotor, dia tahu puasa tu macam mana. Jadi walaupun dia tak wajib puasa, tapi dia dah boleh berpuasa lah, sah puasanya. Dan yang ketiga syarat sah puasa adalah tidak uzur syar'i, iaitu uzur syar'i ni yang menghalang puasa. Contohnya dia tidak haid, gila, hitam tu sepanjang hari ya. Okey, jadi di sini Ustazah nak ingatkan kepada pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar yang yang sentiasa membuat alasan bahawa tidak perlu, dia tak nak solat, dia tak nak puasa sebab dia tak balik leka. Ustazah nak suka bacakan hadis riwayat Abu Daud, walaupun hadis ini tak ada kaitan pun dengan puasa, tapi kita boleh kaitkan ya. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan solat sewaktu berusia 7 tahun dan pukullah mereka sesudah mereka mencapai usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur antara mereka. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita tengok di situ betapa besarnya peranan ibu bapa itu untuk mendidik anak-anak dalam melaksanakan amalan wajib, dan puasa itu juga adalah termasuk dalam daripada perkara-perkara wajib puasa. Jadi anak-anak kalau sayang ibu bapa, maka berpuasalah, jangan tunggu balik, kerana jika anda tidak berpuasa, ibu bapa anda akan menanggung dosa, kerana peranan untuk mendidik anak-anak itu adalah daripada ibu bapa. Okey, jadi jangan tunggu balik. Kalau sehingga balik baru nak puasa mungkin susahlah sikit ya. Kita nak berlatih tu. Jadi cukup dahulu sampai sini dahulu untuk kali ini. Saya serahkan kembali kepada puan moderator. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah Anisah atas perincian kupasan sebentar tadi. InsyaAllah kita berehat semula. InsyaAllah sebentar. Yang itulah pertama-tamanya dua makhluk yang paling hebat atas muka bumi Allah bergabung doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril kata, wahai Muhammad, aku nak doa 3 benda, tolong amin. Wahai Muhammad, celakalah mana-mana di kalangan umat. Adraka Ramadan falam yughfar lah. Allah bagi nyawa banyak tu dalam Ramadan, tiba-tiba dosa dia tidak diampunkan. Faham tak kata Nabi kata? Jibril kata, Allah bagi peluang dia bernafas dalam Ramadan, dosa dia ada sama banyak macam sebelum Ramadan. Wahai Muhammad, aku doakan kecelakaan untuk dipenuhi. Bertemu kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita masuk pada pusingan kedua Ustaz Din dan Ustazah Anisah. Ya, soalan kita tujukan pada Ustaz Din ya. Kita nak memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan nanti. Ya, di samping ibadah-ibadah fardu seperti solat, puasa itu sendiri, apakah ibadah-ibadah sunat yang boleh kita lakukan ya supaya kita dapat beroleh kita kata graduan sebagai seorang muttaqin ya, hamba-hamba Allah yang bertakwa itu. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Nur Salihah atas pertanyaan itu tadi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan serta pelajar-pelajar yang menonton siaran kita pada pagi ini, sebenarnya bila sebut saja perkara sunat puasa ni, maka dia merupakan satu nilai tambah pada kita. Puasa ni dah memang wajib lah. Jadi bila wajib ni jangan kata bangga lah.
Jangan cerita dengan kawan saya puasa hari ni. Tak perlu cerita dengan orang saya puasa hari ni. Memang semua orang kena puasa. Sebab dia merupakan ibadah wajib kan. Bila wajib ni setiap mukallaf yang disebut tadi oleh Ustazah Hanisa, cukup dia syarat wajib dia kena berpuasa. Jadi kalau sekiranya rasa belum balik ataupun rasa tak berakal tu, tapi tak boleh lah nak rasa-rasa gitu. Maknanya kalau orang gila memang confirm dia gila lah. Tu dia tak wajib lah puasa. Jadi besok kalau ada orang tak puasa, kita kata ni gila lah. Kenapa pula saya tak gila? Dah awak tak puasa, orang gila je tak wajib puasa. Kalau rasa tak gila kena puasa. Boleh cakap macam itu. Baik, bila sebut saja perkara sunat ni banyak. Dalam bulan Ramadan ni banyak sangat perkara sunat yang merupakan nilai tambah kepada kita, dan ini merupakan satu tawaran yang sangat lumayan. Allah Ta'ala bagi tawaran yang sangat lumayan berupa pahala yang sangat besar pada bulan Ramadan. Sebab tu Ustaz lebih suka sebut Ramadan ni lubuk pahala. Sebab tu orang kalau orang beriman ni, dia memang tak sabar-sabar nak tunggu Ramadan. Kenapa? Sebab dia tahu Ramadan ni lubuk pahala. Tempat kita nak gali ataupun nak cari sebanyak mana pahala yang kita akan dapat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar sekalian, baik, antara perkara sunat ketika berpuasa ialah sahur. Sahur ni sebenarnya payah orang nak bangun sahur. Ada yang sahur tak awal sangat pun ada. Sahur ni Nabi sebut, Nabi sebut dalam satu hadis, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Kan Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi kata apa? Bersahurlah, dia kata. Bersahurlah kamu, sungguhnya sahur, dalam sahur itu ada berkat. Ada berkat. Jadi sebab itu paling-paling tidak sekurang-kurangnya segelas air. Sekurang-kurangnya segelas air itu pun dah dapat barakah daripada sahur. Ini merupakan satu amalan sunat yang sangat dituntut bagi orang berpuasa. Jangan lupa bersahur. Kemudian sahur dia boleh siapkan badan kita sebab kita dah makan dulu. InsyaAllah nanti pada siang nanti kita berpuasa dalam keadaan taklah lapar sangat dan sebagainya. Kemudian sunatnya sahur ni dilewatkan. Yang kedua sunatnya ialah lewatkan bersahur. Kemudian kalau sekiranya dalam keadaan janabah, maknanya kalau sekiranya dia dalam keadaan berjunub, maka lebih baik sunat dia mandi sebelum terbit fajar. Tapi bagi ialah orang yang berjunub lah. Tapi orang tak berjunub pun bagus mandi juga. Mandilah di awal. Dulu saya ingat ada guru saya pesan, dia suruh sangat mandi di awal pagi. Dia kata antara kelebihan siapa yang mandi sebelum fajar, insya-Allah tak kena sakit kepala. Jadi saya pun amalkan daripada dulu, alhamdulillah sampai sekarang tak pernah sakit kepala. Itu kelebihan, kelebihan kalau mandi di awal pagi. Jangan tak mandi. Pergi sekolah pun tak mandi. Jadi walaupun itu merupakan itu dari segi kebersihan memang bagus sangat-sangat. Baik, seterusnya apa lagi ibadah yang disunatkan kita ketika berpuasa? Bersegera berbuka puasa. Tapi tunggu masuk waktu lah kan. Nanti kata ni bersegera buka puasa, patutnya masuk maghrib 7.20, pukul 6 pun dia dah buka dah. Dia kata Ustaz so segera buka. Dia segera buka ni maksudnya bila masuk saja waktu maghrib berbukalah kita. Itu merupakan sunat. Jangan lewatkan berbuka. Ada setengah orang tu dia semayang dulu apa semua. Boleh, tak ada masalah, tapi ambil sunat kita berbuka awal. Berbuka awal. Baik, seterusnya di antara perkara sunatnya ketika berbuka tu jangan lupa kita berdoa. Membaca doa berbuka puasa. Semua orang hafal lah saya rasa. Bila sampai je bulan puasa ni, masing-masing akan berdoa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, selain doa buka, doa makan lagi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kemudian satu selalu orang lupa. Dah kenyang, langsung tak doa dah. Sepatutnya lepas je kita makan, bila kenyang kita pun angkat lagi tangan, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Ni doa, sentiasa doa. InsyaAllah Allah Ta'ala akan makbulkan doa kita.
Ya, itu di antara perkara sunat lagi, perkara sunat. Dan lagi dia kata menjamu orang berbuka puasa. Baik, bulan Ramadan ni ramai orang pemurah kan. Kita kalau duduk kampung-kampung dulu, saya ingat ustaz ingat jiran-jiran mak ustaz suruh hantar kuih ke rumah jiran kan. Jadi kita selalu bagi orang sedekah. Kadang bila kita bagi karipak, kita berdebar dapat apalah lepas ni kan. Rupanya dapat piring kosong dia. Jangan marah. Ya. Jadi kadang itu kita sedekah tu dengan niat ikhlas. Tapi hari ni orang tak jamu orang jamu dalam tu je, dalam gambar je. Ya, hantar WhatsApp makan apa kan, dalam WhatsApp, kemudian hantar dalam Facebook masak apa. Padahal makanan pun tak sampai apa rumah orang tu, sampai gambar je. Tengok gambar tak kenyang kan. Nak ceritanya sunat kita menjamu orang walaupun sebiji kurma, walaupun seteguk air, besar kelebihannya kita bersedekah pada bulan Ramadan ini. Baik, seterusnya pelajar-pelajar yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian perkara sunat ibadah pada waktu siang dan malam. Ini kalau kita boleh tingkatkan. Jadi Ramadan, bila sampai je Ramadan, kita tingkatkan ibadah kita, ya, kita tingkatkan amalan kita. Mudah-mudahan ni kita kata pahala banyak sangat. Ini kata luput pahala, antaranya membaca Quran. Jadi ustaz nak ngajaklah semua sekali yang mendengar pada pagi ni, jangan tinggalkan Quran sekali-kali. Yang sesibuk macam mana pun kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wajibkan diri kita membaca setiap hari Al-Quran. Sebab Al-Quran ni dia akan menjadi pembela kita di alam barzah nanti. Bimbang-bimbang Quran menjadi pendakwa kita. Kenapa Quran mendakwa kita? Sebab kita tak baca Quran. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan yang mulia ini, digandakan. Bayangkan pahala Al-Quran itu digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu huruf diganda berapa kali ganda. Bayangkan kalau kita baca satu hari dapat satu juzuk, Allah Rabbi, yang besarnya pahala yang Allah Taala bagi pada kita. Baik, seterusnya apa lagi di antara perkara sunat dalam ibadah dalam bulan Ramadan yang kita boleh buat? Berzikir, ya, berselawat, berdoa. Banyakkan berzikir pada Allah, Allah Rabbi. Yang berzikirlah. Yang zikir ni bukan susah mana pun, lidah je bergerak, ya. Saya tak pernah pergi jumpa orang berzikir sampai berpeluh, tak ada, ya, ataupun sampai penat sangat, tak ada, sebab dia lidah je. Tapi walaupun mudah, tapi inilah yang payah kita buat. Yang tu kata ringan pada sebutan, berat dia pada timbangan di akhirat besok. Itulah dikatakan zikir. Ya, kemudian banyak selawat ke Nabi. InsyaAllah siapa yang selawat kepada Rasulullah dapat besar sangat kelebihannya, dapat syafaat Nabi SAW. Kemudian seterusnya bersedekah, yang sentiasa melakukan amalan sedekah. Sedekah walau tak banyak. Kita bersedekah ni, tuan-tuan dan puan-puan pelajar sekalian, jangan tunggu kaya kan. Ada orang tak apalah ustaz, saya ni duit tak ada kan, tunggulah saya kaya dulu bersedekah. Jangan tunggu kaya. Bersedekahlah sehingga jadi kaya. InsyaAllah siapa yang bersedekah, Allah Ta'ala akan jadikan dia kaya. Kalau tak kaya di dunia, dia pasti kaya di akhirat, insyaAllah. Baik, seterusnya sentiasa beriktikaf di masjid, kan. Bulan Ramadan ni sangat disuruh kita, disyorkan kita iktikaf, sentiasa berada di masjid. Lebih-lebih lagi 10 terakhir bulan Ramadan nanti, pada 10 terakhir. Seterusnya yang ni kita kena buatlah, ya, bukan bulan Ramadan saja, setiap hari kita kena jaga apa dia, menahan lidah daripada perkara-perkara yang haram kan. Contoh mengumpat, memfitnah, mengadu domba, mengata orang, maki hamun, mencarut dan sebagainya. Yang ni jangan buatlah. Ya, Allah Ta'ala jadikan lidah kita, bukan itu tujuan dia kan. Lidah ini untuk apa? Untuk mengingati Allah, untuk sebut perkara yang baik-baik je. Sebab tu Nabi SAW sebut, barang siapa yang beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah falyakul khair, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, aw liyasmut, ataupun dia diam sudah. Ya, kalau tak nak cakap yang baik, jangan cakap perkara yang tidak baik. Baik, kemudian seterusnya apa lagi, iaitu menahan diri daripada perbuatan yang memberahikan. Ini kadang-kadang bulan puasa ni, dalam keadaan lapar begitu pun ada lagi nafsu tak baik ni. Nak tengok gambar-gambar lucah, nak tonton video-video yang tak elok. Ini semua perkara ni jangan buatlah.
Dan Ustaz mengharapkan bukan bulan Ramadan saja, setiap hari tinggalkanlah perkara-perkara yang lara ini. Bukan setakat sia-sia, malahan mendatang ataupun mengundang dosa. Dan juga jangan melihatlah siapa perempuan ataupun bukan mahram kita, aurat orang lain dan sebagainya. Jaga mata kita ni, ya, jaga mata kita ni daripada melihat perkara-perkara yang haram ni. Dan seterusnya apa dia, iaitu yang terakhir yang Ustaz boleh kongsikan pada pagi ni, maka Ustaz mengajak semua sekali bulan Ramadan ini, marilah kita berterawih beramai-ramai. Ya, kita solat tarawih, jangan tinggalkan tarawih, sebab dia hanya ada pada bulan Ramadan sahaja, tidak ada pada bulan yang lain. Ya, paling kurang dapat buat 8, kemudian 3 rakaat witir, buat setiap malam apabila kita mampu. Jangan tinggalkan. Ini kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Dan Ustaz pasti malam pertama besok nak katakan kosong kampung kita. Ya, semua pergi masjid untuk tarawih. Tapi biasanya pusingan pertama je lah, ya. Kita tarawih ni ada 3 pusingan. Pusingan pertama tu ramai kan, bila pusingan kedua dah mula dulu daripada kepala sampai ekor, lama-lama tinggal kepala je, ekor pun dah tak ada, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan pelajar dekat sekalian, itulah sikit sebanyak yang Ustaz dapat kongsikan pada pagi ini berkenaan dengan perkara sunat dalam bulan Ramadan ni. Marilah kita amalkan supaya mendapat nilai tambah kepada kita. Mudah-mudahan kita galilah sebanyak mana pahala yang ada dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu banyak sekali ruang yang boleh kita manfaatkan, ya, dengan ibadah-ibadah sunat ini, ya, di siang harinya, di malam harinya, ya. Jadi moga-moga kita akan dipertemukan dengan Ramadan nanti dengan persiapan, dengan azam yang tinggi. Setiap saat yang berlalu itu akan kita isi dengan ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustazah Anissa, untuk soalan akhir lah, ya, untuk forum kita ni, apakah kelebihan puasa dari sudut sains, Ustazah? Tu dia, kita nak tengok apakah elemen kelebihan puasa ini dari sudut sains, insya-Allah. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih Ustaz Saleha, menarik ya soalannya. Okey, biasa kalau kita umat Islam ni, kalau wajib kita buat je lah, ya. Jarang, kadang-kadang kita tak tengok apa-apa di sebaliknya. Dan saya ni pun bukan orang yang layak untuk jawab kaitan dengan sains ni, sebab bukan bidang kita kan. Walau bagaimanapun dari segi pembacaan dan sebagainya, adalah sedikit maklumat yang Ustazah dapat kita kongsikan di sini. Okey, dari segi logik akal, ya, kalau kita fikir logik akal, orang yang tak belajar agama sangat, puasa, bila sebut puasa tu nampak lapar. Lapar puasa kan, bila lapar ni lemahlah badan, tak adalah tenaga. Nak buat kerja pun penat. Kalau dalam kelas duduk tidur gitu belaka pagi-pagi hari tu, penat sangat puasa tu, baru pukul 10 pagi tu. Okey, jadi kita secara seterusnya Ustazah akan menyatakanlah kelebihan puasa dari sudut sains. Okey, yang pertama, kelebihannya adalah berlakunya proses detoksifikasi. Proses detoksifikasi ni apa dia? Iaitu nyah toksik. Nyah toksik. Okey, jadi sebenarnya macam ni, ya. Kita ni bila kita makan benda tu sedap, kita makan biasanya makan banyak lah, ya. Kita akan makan banyak. Okey, lepas tu bila makan banyak tu, itulah yang akhirnya akan menyebabkan kegemukan, obesiti. Kenapa jadi macam tu? Sebabnya adalah lebihan tenaga disimpan dalam bentuk lemak, di perut, di peha, di badan kita jadi banyak lebihan lemak, ya Ustazah, ya. Okey. Dan dalam lemak tu sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar sekalian, dalam lemak tu adanya tersimpan toksik lah. Iaitu toksik. Jadi toksik ni bagus ke tak bagus? Mestilah tak bagus, sebab toksik ni lah yang akan menyebabkan pelbagai jenis penyakit. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kepada penemuan sains, ya, badan kita ni, biasa badan kita ni akan dapat makanan daripada karbohidrat dan protein. Jadi bila bulan puasa, sebenarnya kita boleh tengok sistem badan kita ni Allah cipta cantik dah, ya. Sistem yang Allah cipta dalam badan kita, bila kita tak ada makanan,
Dia tak ada pilihan. Jadi secara automatiknya dia akan cari lemak. Lemak itulah akan ditukar kepada tenaga pula tu. Lemak melalui proses melalui hati itu, ya. Jadi proses ini dinamakan sebagai autolisis, ya. Autolisis. Proses ini adalah satu proses untuk memecahkan lemak, dan daripada lemak itulah akan mendapat tenaga. Badan kita akan dapat tenaga. Dalam proses untuk memecahkan lemak inilah akan satu asid akan dibebaskan, iaitu kita namakan fatty acid. Fatty acid ni, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sekalian, adalah satu asid yang beracun. Kalau kita simpan dalam badan kita tu, yang keluar macam-macam penyakit itu. Jadi melalui fatty acid ni, bila kita puasa, macam lemak kita tadi dah dipecahkan, maka tenaga itu akan disalurkan melalui organ-organ hati, peluh, liang-liang roma kita, najis kita. Maka jadi bila asid tu keluar, maka badan kita akan menjadi sihat. Jadi bila kita sihat, kita nak lakukan amal ibadah tu pun insya-Allah lah makin bertenaga. Nak pergi sembahyang tarawih malam tu, nak baca Quran. Cuma masalah je kadang-kadang tu masa berbuka puasa tu ustaz, dia cover balik. Lemak-lemak yang hilang tadi tu di cover balik. Tu yang jadi kita jadi mengantuk juga tu. Jadi sebab itulah dalam bulan Ramadan bagus dah sebenarnya Islam buat ni, ya. Bila kita ni, dia sebenarnya boleh nyah toksik sebenarnya. Baiklah, kalau kita tengok pula kepada kelebihan puasa dari sudut sains yang kedua, dalam buku teks tingkatan 2 pun ada ni, iaitu dapat membantu mempercepatkan proses penyembuhan penyakit. Membantu mempercepatkan proses penyembuhan penyakit. Ustazah suka sebab ustazah ada terbaca, ya. Sebenarnya kalau kita orang Islam ni ustazah, kita puasa ni kerana Allah sahajalah. Kita tak kaji dah yang lain-lain tu kan. Tetapi kalau kita tengok dalam ada satu company barat ni, dia kaji tentang puasa ni. Jadi company tu dinamakan Wellness Company di barat. Dia menemui satu kaedah di mana ada satu cara rawatan tanpa ubat, dan salah satu kaedah itu adalah melalui puasa. Masya Allah, ya tuan-tuan dan puan-puan, dia kaji, orang barat dia kaji, kadang-kadang masuk dikaji itu daripada Al-Quran, dan dia tengok salah satu cara rawatan berbagai jenis penyakit adalah melalui puasa. Jadi Wellness Company ni tadi, dia ambil upah, dia ambil upah daripada orang untuk ajar orang berpuasa. Orang bayar kat dia untuk ajar berpuasa. Kita orang Islam dia tak ada ajar-ajar apa, asal niat dia esok puasa lah kan. Tapi dia kena ajar pula, menunjukkan bahawa puasa ni sangat membantu. Kalau lepas ini kita panggil healing crisis. Jadi badan kita ni sebenarnya ibarat satu kilang lah, ya. Kilang. Kalau kilang tu setiap hari bergerak lah elektriknya, mesinnya, tentang mesin hari-hari kan. Tapi katakan satu hari tu dia hentikan, maka penggunaan elektrik tu pun kurang. Macam tu juga dengan badan kita. Badan kita bila kita berhenti makan, jadi kalau sebelum ini sistem badan kita ni dia fokus kepada sistem pencernaan. Jadi bila kita tak makan, tak adalah pencernaan tu. Bila tak ada pencernaan tu, maka badan kita akan fokus kepada proses penyembuhan. Kalau dalam slide ustazah, kalau boleh ni, kalau kita nampak sini lah, kata ada apa? Ada gambar cacing, ada gambar beruang, ya. Ada gambar cacing, gambar beruang tu, itu adalah salah satu daripada kajian yang telah dilaksanakan oleh saintis-saintis barat, ya. Mereka ni sebenarnya kaji, dia tengok dari segi binatang. Banyak binatang ni dia kata asal binatang sakit, bila sakit je binatang tu puasa, tak lalu makan. Maka di sini dia kata sebenarnya puasa tu boleh menyembuhkan. Contohnya yang cacing tu. Cacing dia dibuat kajian pada tahun 1930, di mana seekor cacing tanah telah diambil sebagai sampel. Dia asingkan cacing tanah tadi, dia tak bagi makan. Bila nampak cacing tu penat sikit, dia bagi sikit air. Jadi dia buat proses itu selama beberapa masa lah. Dan Masya Allah, menunjukkan proses itu, menunjukkan cacing tadi lebih sihat, lebih ceria muka dia. Tak tahu macam mana dia tengok muka cacing tu ceria kan. Jadi dari segi kajian dia tunjuk bahawa cacing itu jangka hayatnya lebih lama, iaitu selama 19 generasi. Berbanding kawan-kawan dia yang lain dah lama dah mati.
lahir, lepas tu mati, lahir mati 19 generasi, cacing yang dibuat kajian tadi, yang diberi puasa tadi masih lagi hidup. Itu kajian. Okey, yang kedua dibuat kajian terhadap seekor beruang. Beruang ni termakan apa panggil tu, racun lah. Mungkin oleh pemburu-pemburu haram. Maka mereka daripada pemerhatian saintis-saintis ini, beruang tadi tu jadi tak lalu makan, tak selera kan. Jadi dia cuma minum air sahaja beruang tadi tu. Jadi selama prosesnya adalah selama 37 tahun dia kaji beruang tu, dan akhir sekali lepas dia asyik puasa, last sekali dia boleh hidup lagi walaupun dah termakan racun. Menunjukkan puasa tu dia boleh menghilangkan penyakit. Jadi tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak pelajar sekalian yang demam, yang sesama tu, eloklah puasa. Sebab kemungkinannya itulah akan jadi penyebab untuk penyembuhan penyakit. Kalau kita tengok, kalau siapa kenal Mahatma Gandhi, kalau tak tahu boleh tengok dalam search di internet lah. Mahatma Gandhi ni dibunuh ketika berusia 77 tahun. Dia ni adalah seorang yang bukan Islam lah. Tetapi bila doktor buat bedah siasat, doktor tengok umur dia tu sebenarnya dalaman organ-organ dia tu adalah dalam lingkungan 35 tahun. Bila dikaji-kaji, ditengok kenapa berlaku begitu, rupanya Mahatma Gandhi ni dia amalkan puasa. Dia amalkan puasa walaupun dia bukan Islam, pahala tak ada, tapi dari segi khasiat kesihatan tu dia dapat. Jadi seterusnya kalau kita tengok lagi antara kesan lain kelebihan puasa dari sudut sains, sebagaimana yang Ustaz Din cerita tadi lah, melewatkan sahur tu sunat. Rupanya bila kita kaji-kaji, melewatkan sahur tu membantu memelihara kesihatan badan juga. Untuk mengelakkan kegemukan, mengelakkan sakit jantung, kencing manis, anemia. Sebenarnya proses melewatkan sahur tu sendiri ada hikmah atau kelebihan dari segi fizikal juga. Dan akhir sekali Ustazah nak sentuh sedikit berkaitan dengan pemakanan kurma lah. Jadi pemakanan kurma kita umat Islam ni digalakkan memakan kurma semasa berbuka puasa, semasa sahur. Jadi kenapa? Kerana kurma ini mengikut kajian sains mengandungi sejenis gula yang mudah diserap oleh badan yang tidak terdapat dalam buah-buahan yang lain. Iaitu contohnya kalau kita belajar sains, fruktosa, glukosa, dan ada 23 jenis asid amino di dalam kurma. Jadi secara ringkasnya itulah dulu yang Ustazah dapat simpulkan, iaitu berkaitan kelebihan puasa dari sudut sains. Okey, terima kasih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Betapa indahnya amalan puasa ini apabila kita tahu dari sudut sainsnya ada kelebihan. Kita mengejar keredaan Allah, rahmat dan kasih sayang Allah melalui ibadah puasa untuk akhirat kita. Dalam masa yang sama, manfaatnya juga dapat untuk dunia kita. Okey, alhamdulillah. Begitu terperinci kupasan yang dihuraikan oleh panel pertama kita. Panel kedua kita berkaitan dengan puasa. Alhamdulillah. Dengar kata tak apa. Kita berehat sebentar insya-Allah untuk kita dengar soalan daripada penonton Ustaz dan Ustazah. Kita ada soalan insya-Allah, tapi sebelum soalan itu diutarakan, kita berehat dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan sekalian, dalam surah Al-Baqarah bandingkan orang-orang yang membandingkan ini perjalanan Allah sebab menanam ini yang daripada tangkai, dan daripada tangkai ada 100. Mudah-mudahan semua yang Allah berikan keluarga kita bagi seperti kita akan dapat seperti 100. Tuan-tuan bombai yang Allah sekalian, itulah sedekah di sini yang pertama meragakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sedekah dapat yang puas. Ketiga, sedekah menjauhkan diri dari penawar. Dan yang keempat, sedekah boleh menawar untuk tidak mudah berbagai penyakit kesehatan. InsyaAllah, mudah-mudahan semua yang bagi yang memberi manfaat kepada keluarga
dan khususnya anak-anak pelajar yang susahnya miskin. Sekian. Okey, bertemu kembali Ustaz dan Ustazah serta penonton dan anak-anak pelajar ya. Kita dengar soalan dari penonton ya, insya-Allah. Katanya ada soalan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Dejanya bin Razak dari Sekolah SMK Seri Tualang, Temerloh Pahang. Saya ingin menanyakan satu soalan. Apakah hukum menerima suntikan pada bulan Ramadan? Okey, alhamdulillah. Terima kasih adik Daniel Razak bertanya tentang boleh atau tidak kita cocok cocok pada siang hari ketika berpuasa dalam bulan Ramadan. Kalau ada santi yang nak kena cocok kan. Jadi boleh atau tidak Ustaz? Baik, terima kasih kepada adik Daniel ni. Tak difahamkan adik Daniel ni daripada SMK Seri Tualang, Temerloh. Alhamdulillah dia bertanyakan soalan, boleh tak kita buat injection ataupun cucuk ketika berpuasa dalam bulan Ramadan? Apa hukum dia? Adakah puasa kita sah ataupun batal? Ya, baik. Sebenarnya ialah bagi orang yang sakit ni, dia boleh tidak berpuasa ya. Kalau dia sakit yang memudaratkan, maka dia harus tidak berbuka atau tidak berpuasa ya. Tetapi kalau sekiranya dia mampu untuk berpuasa, kemudian dalam masa yang sama dia pergi buat injection kerana dia demam ke, atau sekarang ni pun kita ada injection untuk COVID-19 kan. Baik, dalam masalah ini sebenarnya Majlis Fatwa pun telah mengeluarkan fatwa mengatakan harus tidak batal puasa bagi siapa yang melakukan injection ini ataupun cocok ketika berpuasa pada bulan Ramadan. Kerana bila kita cocok ni, dia sebenarnya dia bukannya cocok di rongga yang terbuka ya, dia akan cocok ke urat ya, ke urat. Sebab itu pandangan daripada fatwa Lajnah Al-Azhar pada tahun 1948 pun mengatakan bahawa tidak membatalkan puasa ya kepada siapa yang melakukan injection ini ataupun cocok ini, sebab dia adalah melalui urat ya. Begitu jugalah pendapat daripada Dr. Yusuf Qardawi ya, satu ulama yang sangat terkenal masa kini. Dalam bukunya Fiqh As-Siyam mengatakan pun tidak membatalkan puasa, dan disokong oleh pendapat Syekh Al-Azhar Mahmud Al-Saltut, Syekh Muhammad Salamah Jabir dan juga Syekh Ali At-Tantawi ya. Baik, saya Ustaz bagi satu lagi pandangan daripada Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Majmu' ya. Baik, beliau mengatakan bahawa jika dimasukkan ubat ke dalam daging betis ya, dia bagi satu contoh, atau ditusuk dengan pisau dan lainnya, contoh jarum dan sebagainya, hingga sampai ubat tersebut kepada otak, maka nescaya tidak batal puasa ya, tanpa khilaf, kerana ia tidak masuk dalam anggota rongga terbuka. Yang kata kalau sekiranya masuk dalam rongga terbuka, contoh mulut ya kan, hidung, lubang hidung kita, lubang telinga kita, dubur ya, ataupun kubul maka itu rongga terbuka. Yang memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka itu membatalkan puasa. Maka terima kasih kepada adik Daniel yang bertanya tadi. Maka jawapannya tak ada masalah, ataupun boleh kalau kita melakukan cocok ataupun injection ketika berpuasa dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawapan yang memberikan pencerahan kepada adik yang bertanya tadi. Kita tengok ada soalan yang kedua, dan ini adalah soalan terakhir ya. InsyaAllah kita dengar bersama-sama soalan kedua ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azni Ardini dari kelas 2 Cemerlang, SMK Abdul Rahman Talib. Ingin bertanyakan pada Ustaz dan Ustazah, apakah pandangan sekiranya murid menghabiskan masa bermain game di siang hari pada bulan Ramadan? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada adik yang bertanya tentang apakah pandangan Ustazah kita bagi pada Ustazah Anisa apakah pandangan Ustazah jika kita habiskan siang Ramadan ini dengan tidur je sebab penat dah lapar ataupun hari ni Ustazah saya tambah sikit lah soalan habiskan siang Ramadan ni dengan main game, dah tak boleh nak makan, tak boleh nak buat apa-apa, tidur, bangun, main game, tu tidur, tu main game. Apa pandangan Ustazah kalau beginilah gayanya pelajar-pelajar kita habiskan masa? Okey, terima kasih Ustazah. Yang terima kasih juga kepada adik yang bertanya tadi iaitu Ardini Ardini daripada SMK Abdul Rahman Talib. Ustazah yakin di luar sana bukan Ardini seorang aja yang nak tanya soalan ini. Sebenarnya mungkin ramai lagi sebab game, kalau kita sebut game memang sinonim lah dengan muda-mudi zaman sekarang. Yang tak berapa nak muda pun suka juga ni main game ni. Okey, jadi kalau kita tengoklah dari segi hukum game dan tidur itu sendiri bukanlah sampai ke tahap haram pun, kecuali lah kalau game itu ada unsur-unsur yang menghina Islam ataupun yang bertentangan dengan Islam lah. Selagi ianya tidak sekali-sekala sekejap-sekejap tu boleh kan. Cumanya kalau main game dan tidur je dalam bulan Ramadan ini, adik-adik ataupun tuan-tuan di rumah tu bayangkan kalau kita ni diberi package percutian ke mana nak pergi Ustazah? Ustaz, katakan ke mana? Jepun kan, negara 4 musim, Korea pergi melancong kat sana, seronok ni, semua orang teringin nak pergi ke sana. Kita pun pergilah, sampai kat sana, masuk dalam bilik tak keluar-keluar ni. Duk buat apa? Main game ataupun penat main game, tidur. Rugi tak rasa-rasanya macam tu? Anak-anak kat luar sana rugi tak? Ya Allah, rugilah orang duk pergi main salji, meluncur bagai, kita duduk dalam bilik main game. Sangat rugi. Itu yang dunia pun kita nampak betapa ruginya. Bila sesuatu tu ada keistimewaan kita tak ambil, apatah lagi bulan Ramadan. Anak-anak, tuan-tuan, puan-puan, tadi Ustaz Din pun ada cerita kelebihan Ramadan, bulan pengampunan, bulan pahalanya berganda-ganda. Jadi kalau kita tak ambil kesempatan itu, kita akan termasuk dalam kalangan orang yang rugi. Kerana orang yang rugi di bulan Ramadan, ada Ustaz terbaca orang-orang yang rugi di bulan Ramadan ni ada 3. Yang pertama, orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah hingga ke akhir Ramadan tapi tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya dengan beramal. Masya Allah, bila di hadapan Allah nanti kita tengok, sepanjang Ramadan main game, mana pahala yang kita nak pungut, nak bagi pada Allah? Orang lain dapat berganda-ganda pahala, kita hanya pahala main game je dapat. Orang yang kedua ialah orang yang menunggu waktu berbuka. Kan dekat berbuka duduk dekat meja makan menunggu. Dikata ada sangatlah rugi orang yang menunggu waktu berbuka puasa tapi dia tak mengambil kesempatan untuk berdoa, kerana pada waktu tersebut merupakan waktu mustajab doa. Anak-anak sekalian, doalah sambil-sambil menunggu tu, janganlah sambil-sambil nunggu puasa main game lagi kan. Jadi doalah banyak-banyak, waktu mustajab doa tu. Yang ketiga, mereka yang dikategorikan sebagai orang yang rugi itu siapa? Mereka yang bangun untuk bersahur sahaja, gosok-gosok mata, minum air, tapi tidak mendirikan solat sunat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Mudah je solat sunat ini niat solat sunat sembahyang 2 rakaat siap, tapi pahalanya berganda-ganda. Kerja sikit, gaji banyak ni Allah nak sedia. Jadi bagi penonton di luar sana, pelajar-pelajar sekolah terutama sekali, pada tahun ini kita niatkan untuk merebut sebanyak mungkin pahala di dalam bulan Ramadan. Jangan sia-siakan, jangan seronok dahulu, menyesal kemudian tak nak. Biar kita bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi itu sahaja jawapan daripada Ustazah. Semoga terjawablah soalan adik Irdina sebentar tadi. Ustazah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai jawapan yang telah diberikan oleh Ustazah Anisa tadi, maka kita berada di penghujung forum dan kami ingin ucapkan jazakallahu khairal jazak kepada Ustaz Tuan Haji Syaharuddin Abdul Mubin. Jazakillah
khairal jaza kepada Ustazah Anissa atas perkongsian ilmu yang cukup bermanfaat insya-Allah. Jadi di sini saya ingin nyatakan kita memohon para peserta yang mengikuti forum kita pada pagi ini untuk scan QR code yang dipaparkan untuk mendapatkan CJ, dan link pendaftaran ini insya-Allah akan ditutup pada 1 tengah hari nanti. Okey. Dan di sini kami ingin menyatakan penghargaan kepada yang pertama, Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, Sektor Sumber Manusia Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Negeri Pahang, tim Moving Forward Team, iaitu penasihatnya Tuan Haji Ishak bin Osman, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, Pengerusi MFT Encik Muhammad Daniel bin Abu Samah, Ketua Penolong Pengarah Unit Perancangan dan Pembangunan Pendidikan Islam, Timbalan Pengerusi Encik Nik Muhammad Razi bin Kasim, Penolong Pengarah Unit Perancangan dan Pembangunan Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, dan Penyelaras MFT Encik Muhammad Syamsuri bin Abdul Rahman serta jawatan kuasanya. Saya selaku moderator forum puasa benteng diri pada pagi ini mengulurkan tangan secara maya memohon kemaafan atas kesilapan dan kekurangan. Ada masalah teknikal di awal tadi, kami mengulurkan 10 jari mohon kemaafan atas kekurangan yang berlaku. InsyaAllah moga-moga kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan Ramadan yang tidak berapa lama lagi insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
berjihadlah atas nama dakwah, cabaran itu lumrah. Bangunlah bersatu perjuangkan agama dengan semangat dan kebenaran, ilmu, iman dan amal. Suburkanlah, baik di sentiasa bersedia, silaturahim erat dijaga, berkorban jiwa dan raga, membentuk ummah yang bertakwa, etis untuk Islam tercinta. Ayolah, sucikan niat kerana Allah, berjihadlah atas nama dakwah, cabaran itu lumrah. Bangunlah bersatu perjuangkan agama dengan semangat dan kebenaran, ilmu, iman dan amal. Suburkanlah, baik di sentiasa bersedia, silaturahim erat dijaga, berkorban jiwa dan raga, membentuk ummah yang bertakwa, etis untuk Islam tercinta. Membentuk ummah yang bertakwa, etis untuk Islam tercinta. Ayolah, sucikan niat kerana Allah, berjihadlah atas nama dakwah, cabaran itu lumrah. Bangunlah bersatu perjuangkan agama dengan semangat dan kebenaran, ilmu, iman dan amal. Suburkanlah, baik di sentiasa bersedia, silaturahim erat dijaga, berkorban jiwa dan raga, membentuk ummah yang bertakwa,